Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Biarkanlah kita mengagungkan Tuhan kerana Dia besar. Sebab Kau besar. Sama-sama nyanyikan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami mau agungkan Engkau Bapa, kerana terlalu baiknya Engkau terhadap kami Bapa. Tiada yang seperti-Mu Bapa, tiada yang standing kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan pada hari yang lalu. Kami bersyukur atas pengampunan dosa di atas kami. Kami bersyukur kerana Tuhan Yesus sanggup mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Oleh kerana Engkau Bapa, kami mempunyai hidup yang baru. Kami ada harapan dalam hari ini Bapa. Kami bersyukur kerana segala ini datang daripada-Mu Bapa. Ya Bapa, pagi ini Bapa, apabila kami sekali lagi mendatang ke depan Tuhan, biarkanlah Engkau juga datang mendekati kami Bapa. Biarkanlah kami merasai-Mu Bapa, bertemu dengan Engkau Bapa, memahami Engkau Bapa. Berkatilah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 69 ayat 20 hingga 30. Engkau tahu bagaimana aku dikeji, bagaimana aku dipermalukan dan dihina. Engkau nampak semua musuhku. Kekejian telah mematahkan hatiku, aku menjadi putus asa. Aku mencari orang yang berbelas kasihan, tetapi tidak aku dapati. Aku mencari orang yang menguatkan hatiku, tetapi tidak aku jumpai. Ketika aku lapar, mereka memberi aku racun sebagai makanan. Ketika aku dahaga, mereka memberi aku cuka sebagai minuman. Biarlah jamuan mereka memberangkap mereka. Biarlah perayaan mereka menjerat mereka. Biarlah mata mereka buta. Biarlah tulang belakang mereka lemah. Biarlah kemurkaan-Mu menimpa mereka. Biarlah berang-Mu menangkap mereka. Biarlah perkemahan mereka terlantar. Biarlah semua penghuninya binasa. Mereka menganiayai orang yang telah Engkau hukum. Mereka menambahkan penderitaan orang yang Engkau lukakan. Catatlah semua dosa mereka, jangan ampuni mereka. Biarlah nama mereka dihapuskan dari kitab orang hidup dan tidak tercatat dalam daftar umat-Mu. Tetapi aku kesakitan dan putus asa. Angkatlah aku dan selamatkanlah aku, ya Allah. Nah, saudara dan saudari, doa pada hari ini daripada Daud masih dalam keadaan yang sangat susah. Saudara dan saudari, bahkan dia terangkan keadaan yang paling teruk. Dia menggunakan beberapa istilah di sini, saudara dan saudari. Ayat 20 dia kata, dikeji, dipermalukan. Lepas tu ayat 21, dipatahkan hati. Lepas tu berputus asa. Dan saudara dan saudari, dia kata, Engkau tahu bagaimana keadaan saya sekarang ini. Bagaimana saya begitu teruk sekarang ini. Bagaimana saya dikeji, dihina, dipatah hati, diputus asakan, saudara dan saudari. Ini semua keadaan yang dihadapi oleh Daud. Saudara dan saudari, pernahkah kamu menghadapi keadaan yang sedemikian? Dan apatah lagi saudara dan saudari, ayat seterusnya dia kata apa? Kekejian telah mematahkan hatiku
aku menjadi putus asa. Aku mencari orang yang berbelas kasihan, tetapi tidak aku dapati. Aku mencari orang yang menguatkan hatiku, tetapi tidak aku jumpai. Nah, bila dia nak jumpa seseorang untuk membantunya, tidak dijumpai, saudara dan saudari. Semua orang di sekitar itu berkomplot, bersubahat untuk menentang, melawan. Macam semua orang lawan dia. Langsung tak ada seorang kawal. Langsung tak ada seorang penyokong. Langsung tidak ada orang menolongnya, saudara dan saudari. Nah, ini adalah semua yang dihadapi oleh Daud, saudara dan saudari. Ini menggambarkan bahawa seorang yang patuh dan taat kepada Allah, Daud itu, seorang yang patuh kepada Allah itu ditentang oleh seluruh dunia, ditentang oleh seluruh orang di sekitarnya, saudara dan saudari. Nah, ini memang bernas, ini memang akan berlaku, saudara dan saudari, kerana persepsi ataupun pegangan Kristian selalu bertentangan dengan pegangan duniawi. Betul? Fikiran kita sebagai Kristian selalu bercanggah dengan nilai-nilai duniawi ini, saudara dan saudari. Jadi orang suka hidup dalam kegelapan. Bila mereka sudah lama hidup dalam kegelapan, lama hidup dalam keseronokan, lama hidup dalam berdosa, mereka susah. Mereka memang tidak suka terhadap cahaya. Betul tak? Bila cahaya muncul, ayo jolok mata, ayo sakit mata. Nah, saudara dan saudari, bayangkan kalau kita ini adalah cahaya, seperti mana dikatakan oleh Matius bab 5. Kita ini adalah cahaya. Bila kita muncul di depan mereka, mereka jolok mata, sakit mata. Dan secara tindak balas, secara normal, tindak balas semula jadi, mereka akan tendang balik, mereka akan melawan balik, dan sehinggalah kita didera, kita dideritakan oleh mereka. Nah, saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa Kristian memang kita memilih jalan yang sempit, yang ramai orang tak suka, ramai orang melawan, saudara dan saudari. Nah, selalunya kita pakai demokrasi, kan, betulkah? Di dunia, di gereja, dalam meeting, selalu kita pakai demokrasi, ya, pakai undian. Majoriti itu menang. Tapi saudara dan saudari, ingin saya beritahu kamu bahawa menurut Alkitab, banyak kala majoriti itu adalah salah. Ya, saudara dan saudari, walaupun sekarang kita tidak dapat pakai cara lain dalam meeting, paling sesuai, paling baik sekarang ini adalah demokrasi, undian demokrasi. Saudara dan saudari, tetapi kadang-kala di dalam hal kebenaran, saya boleh katakan kebanyakan ataupun majoriti orang melawan kebenaran. Amin. Majoriti orang tidak suka Allah. Majoriti orang melawan Allah. Majoriti orang tidak menurut perintah Allah. Amin. Saudara dan saudari, kalau majoriti orang mengikut perintah Allah, saya boleh katakan seluruh dunia akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi tidak, sekarang ini kita penuh huru-hara. Politik pun huru-hara. Keselamatan sosial pun huru-hara. Penyakit pun huru-hara. Kenapa? Kerana ramai ataupun majoriti orang melawan ataupun menentang Allah. Saudara dan saudari, kalau iblis ingin menentang Kristian, memang iblis menentang Kristian kerana dia mengaum-ngaum di seluruh dunia untuk mencari makanan. Siapa makanan dia? Kitalah makanan dia. Kita sebagai Kristian lah menjadi makanannya. Kalau dia nak melawan Kristian, dia lawan siapa dulu, saudara dan saudari? Dia akan lawan pemimpin-pemimpin. Lawan pastor-pastor dulu. Kerana bila pastor runtuh, bila pemimpin runtuh, gereja juga akan runtuh, saudara dan saudari. Ini adalah mustihat si iblis yang menentang pemimpin-pemimpin ataupun orang yang patuh kepada Allah. Jadi saudara dan saudari, bila kita ditentang ataupun dilawan oleh ramai orang, jangan kita sakit hati, saudara dan saudari. Yang kita perlu buat adalah kita perlu pasti sama ada kita berdiri teguh di atas kebenaran. Kalau kita bersama kebenaran, kalau kita bersama dengan cahaya, jangan takut, saudara dan saudari. Ini memang jalan kita, saudara dan saudari. Semalam saya pernah kata, kita dipanggil untuk menderita. Kita bukan dipanggil untuk senang-senang, relax dan enjoy. Bukan. Kita dipanggil untuk menderita. Kenapa? Kerana apa yang dikatakan ayat 22. Dia kata, ketika aku lapar, mereka memberi aku racun sebagai makanan. Ketika aku dahaga, mereka memberi aku cuka sebagai minuman. Pernah kamu baca ayat ini di mana-mana tempat kah? Ya, di perjanjian baru, saudara dan saudari, bila Tuhan Yesus dimatikan di atas kayu salib, dia kata, saya dahaga. Apa yang orang bagi dia minum? Orang ambil cuka, beri kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah berlaku di atas Tuhan Yesus, saudara dan saudari. Ini ingatkan kita bahawa orang Tuhan yang kita percaya itu juga telah menderita.
Saudara dan saudari, saya boleh katakan, tidak ada orang yang mau pilih untuk menderita. Tetapi Tuhan ini pilih untuk datang ke dunia menderita bagi manusia, saudara dan saudari. Dia di atas kayu salib, dia dikeji, dihina, dipatah hati, diputus asa. Semua ini dia telah melalui, saudara dan saudari. Jadi hari ini, saudara dan saudari, kita sebagai Kristian yang following Jesus, kita kata, I will follow you. Follow kamu pergi mana? Follow dia pergi mati, saudara dan saudari. Follow dia pergi menderita. Amin. Jadi kalau kamu tidak sanggup menderita, kamu tidak layak menjadi Kristian. Kerana Allah memanggil kita, Yesus memanggil kita untuk menderita. Jadi saudara dan saudari, jangan takut bila kamu dilawan oleh ramai ataupun majoriti orang. Asalkan kita berpegang teguh terhadap kebenaran, kita ada Allah bersama dengan kita. Yesus disalibkan di sebelah kita. Kita di sebelah Yesus. Betapa bangganya. Amin. Sebenarnya orang bukan menyalibkan kita. Orang sebenarnya mau menyalibkan Yesus di sebelah kita. Orang sebenarnya bukan melawan kita, tetapi melawan Yesus yang kebenaran itu. Amin. Jadi saudara dan saudari, hari ini ingatkan kita bahawa waktu keadaan teruk, jangan patah semangat, dan kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu berkat dan bahagia terhadap kita. Ayat seterusnya 23 hingga 30 merupakan kutukan-kutukan Daud terhadap orang-orang musuh itu. Apa dia kata? Di sini kamu perhatikan, semua kutukan ini adalah memutarbelikkan hawa nafsu duniawi itu menjadi sesuatu yang kosong, ataupun mematahkan hawa nafsu duniawi. Seperti mana dia kata ayat 23, biarlah jamuan mereka memerangkap mereka, biarlah perayaan mereka menjerat mereka. Nah, ini yang dikejar-kejarkan oleh orang duniawi. Mereka ingin perayaan, ngirup, makai, hisap, mereka celebrate, mereka enjoy. Ini adalah hawa nafsu manusia. Nah, Daud kata, biarkanlah hawa nafsu mereka dipatahkan, ditewaskan, dan ataupun keperayaan itu menjerat mereka. Maksudnya apa yang mereka inginkan selama ini pula memerangkap mereka, saudara dan saudari. Ayat 24, biarlah mata mereka buta. Kenapa? Kerana mata mereka selalu melihat kepada perkara-perkara hawa nafsu, perkara-perkara duniawi yang tidak senonoh itu, saudara dan saudari. Biarkanlah mata mereka yang selama ini menjadi alat keseronokan itu menjadi buta, sehingga mereka langsung tidak nampak. Saudara dan saudara, biarlah tulang belakang mereka lemah. Ini kerana mereka asyik-asyik makan banyak untuk menjadi kuat, dan mereka harap diri mereka sihat, mereka kuat, ada akhirnya kekuatan mereka dipatahkan, saudara dan saudari. Dan ayat 26, biarlah perkemahan mereka terlantar, biarlah semua penghuninya binasa. Apa maksud? Perkemahan itu adalah tempat tinggal. Yang orang di duniawi ini mencari-carikan rumah yang mewah, rumah yang besar, tapi akhirnya rumah yang mewah itu akan terlantar, akan runtuh, dan penghuni-penghuninya akan mati, saudara dan saudari. Inilah kutukan Daud terhadap mereka yang mencari duniawi ini. Dan saudara dan saudari, musuh yang menentang kita kerana mereka bersifat duniawi. Mereka menentang cahaya, mereka menentang Allah, mereka menentang kebenaran, mereka menentang pengikut-pengikut yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara dan saudara. Tetapi akhirnya Tuhan akan memutarbelikkan segala kekayaan dan kekuatan mereka itu supaya mereka diperangkap, dibinasakan. Dan apa yang mereka tidak minta selama ini, perkara-perkara rohani yang mereka tidak minta itu pula melanda mereka dengan sebaliknya. Ayat 25, biarlah kemurkaanmu menimpa mereka, biarlah berangmu menangkap mereka. Nah, mereka selama ini mencari-carikan perkara duniawi, tidak mencarikan berkat syurgawi. Bila mereka tidak mencarikan berkat syurgawi, Allah pula mendatangkan kemurkaan kepada mereka. Bila Allah murka, saudara dan saudari, tiada seorang pun yang boleh berdiri. Amin. Kalau kita lihat dalam Alkitab, sesiapa yang melawan Allah boleh mati terus tanpa melengah-lengah. Saudara dan saudari, penghakiman Allah begitu dahsyat dan begitu segera, tidak melengah-lengah, saudara dan saudari. Dan bila mereka tidak mencarikan berkat Allah, kemurkaan Allah pula melanda mereka. Ayat 28, catatlah semua dosa mereka, jangan ampuni mereka. Nah, selama ini mereka tidak menginginkan pengampunan Allah. Mereka hidup dalam berfoya-foya, keseronokan, dan mereka ingin hidup dalam kegelapan, tidak mau keluar.
Dan bila mereka tidak mencari pengampunan Allah, Allah pula tidak mengampuni dosa mereka. Langsung tidak. Bila Allah tidak mengampuni dosa mereka, mereka akan pergi ke neraka. Mereka akan hidup di dalam penghakiman. Mereka akan hidup di neraka walaupun di dunia ini menjadi neraka mereka. Saudara dan saudari, ayat 29, biarlah nama mereka dihapuskan dari kitab orang hidup dan tidak tercatat dalam daftar umatmu. Nah, saudara dan saudari, bermaksud apa? Allah langsung lupakan mereka. Allah langsung tidak ingat mereka. Allah langsung tidak ataupun tidak kenal mereka. Seperti mana dikatakan ayat di Lukas bab 10 ayat 20. Apa dia kata? Dia kata, tetapi janganlah bersukacita kerana roh-roh jahat taat kepada kamu. Sebaliknya, bersukacitalah kerana nama kamu tercatat di syurga. Nah, saudara dan saudari, kalau nama kita tercatat di syurga, baru kita mempunyai kesukacitaan. Nah, orang ini tidak dicatat dalam nama itu, mereka tidak ada sukacita. Saudara dan saudari, bahkan kalau kita lihat hari ini kutukan-kutukan ini beringatkan saya tentang Matius bab 16 ayat 26 yang berbunyi sedemikian. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Nah, saudara dan saudari, orang-orang duniawi ini menentang kita. Mereka pula mengerjakan keseronokan hidup mereka, mengerjakan sesuatu yang dalam kegelapan, sehingga akhirnya bila mereka mendapat segala itu, tetapi mereka menggadaikan nyawa diri. Mereka kehilangan hidup diri, bahkan kehilangan hidup yang kekal dan sejati itu. Mereka akan hidup di dalam neraka buat selama-lamanya, akan mengalami kematian kali kedua, saudara dan saudari. Apa guna kalau kita mendapat semua yang kita ingini, yang perkara duniawi, tetapi kita kehilangan berkat syurgawi? Berbaloikah, saudara dan saudari? Tidak berbaloi. Amin. Jadi hari ini, saudara dan saudari, mana yang kamu pilih? Kamu pilih didera ataupun mendera orang? Kamu pilih dikeji orang ataupun mengeji orang? Kamu pilih dipukul orang ataupun dipukul oleh Tuhan? Saudara dan saudari, hari ini ingatkan kita hidup dalam penderitaan. Semakin menderita, semakin besar kasih karunia Allah di atas kita. Amin. Semakin menderita, semakin kita mengalami Allah. Semakin dikeji orang, semakin kita diberi kemuliaan oleh Allah di syurga. Amin. Jadi saudara dan saudari, biar kita putar belikkan pikiran kita. Jangan ikut cara dan keinginan duniawi, tetapi ikut cara Tuhan Yesus yang diderita, dan ikut jejak Tuhan Yesus yang mendapat kemuliaan di syurga. Amin. Biar kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, kami berikan segala kemuliaan kepadamu. Jalanmu begitu luar biasa jika berbanding dengan jalan manusia. Kehendak Tuhan lebih tinggi daripada kehendak manusia. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Ya Bapa, kuatkanlah dan tambahkanlah hati kami, supaya kami sanggup menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya suatu hari kami boleh mendapat kemuliaan dan kesukacitaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga. Berkatilah setiap Kristian supaya bukan menganiaya orang, tetapi dianiayai orang. Biarkanlah kami tidak balas dendam bila kami diserang, tetapi biarkanlah kami pilih jejak dan jalan Tuhan Yesus untuk mengampuni, untuk bersabar, untuk bertenang, supaya suatu hari nanti kami mendapat kesukacitaan yang paling besar di syurga. Berkatilah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati